perkataan yang hangat diperjuangkan golongan-golongan tertentu pada era globalisasi dunia maupun di Malaysia. Sebagai umat Islam, perkataan bebas boleh dipraktikkan dan digunakan, tetapi perlu mengikut garis panduan yang ditetapkan ajaran Islam. Ada pepatah yang berpendapat bahawa ini dikaitkan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Ini adalah salah satu manifestasi bagaimana hukuman Sayyidina Umar Al-Khattab bahawa Islam cukup tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Namun ada gerakan yang dan aliran pemikiran yang berusaha bebas daripada terikat dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap bahawa mereka bebas berijtihad tanpa terikat dengan dalil. Bukti ini cukup dikatakan sebagai gerakan Islam liberal. Semasa dalam perbincangan jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan Agama Islam ke-74 yang bersidang pada 25 hingga 27 Julai 2006 telah memutuskan bahawa pemikiran liberal adalah sesat dan menyimpang daripada undang-undang Islam. Persoalannya adalah sejauh mana pemahaman liberalisme di kalangan rakyat. Liberalisme berasal daripada perkataan Latin liber yang bermaksud bebas atau bukan hamba. Ia juga dikaitkan dengan perkataan Inggeris liberty yang bermaksud kebebasan. Liberalism sebelum Masihi dikaitkan dengan beberapa tokoh, antaranya Thales, Democritus, Pythagoras dan Plato. Pada zaman sebelum Masihi iaitu pada tamadun Yunani, liberalisme bermula dengan pemikiran yang menolak campur tangan agama dalam sesuatu perkara dan meletakkan manusia sebagai paksi dalam membuat sesuatu keputusan. Teori liberal ini bermula menerusi analogi sofis iaitu pada tamadun Yunani kuno, iaitu era yang menjadi salah satu elemen terpenting dalam peradaban barat. Analogi ini mendukung dua elemen penting, iaitu meragukan dan menggunakan cara tertentu untuk memahami realiti. Liberalisme pada zaman pertengahan tercetus menerusi ekonomi dan politik yang dimanipulasi dalam sistem feodal. Batasan hak orang awam dan kehendak pemerintah dalam sistem ini telah melahirkan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat. Liberalisme mempersoalkan kuasa gereja semasa zaman Renaissance dan zaman gemilang negeri Britain yang mahu hak memilih raja dan tercetusnya sistem demokrasi dan negara republik. Bermula pada akhir kurun ke-18, liberalisme menjadi analogi terpenting hampir di semua negara maju. Pada zaman gereja yang menindas, muncul idea liberalisme ini. Di negara barat Kristian, mereka membawa salah satu fahaman liberalisme untuk manusia hidup bertentangan dengan ajaran agama. Sekarang ini berlaku satu tindak balas yang tidak sewajarnya dalam masyarakat kita kerana mereka membawa fahaman liberal ini daripada negara barat ke Malaysia dan menganggap fahaman ini dapat memajukan dalam semua aspek. Liberalism pada zaman moden iaitu pada abad 16 hingga 19 Masihi. Liberalism pada zaman ini bermula dengan revolusi tidak berdarah pada tahun 1688 yang kemudian dikenali dengan The Glorious Revolution of 1688. Revolusi ini berjaya menjatuhkan Raja James II dari England dan Ireland serta dari Scotland serta menaikkan William dan Mary sebagai raja. Tahun seterusnya, Parlimen Inggeris telah meluluskan sebuah undang-undang hak rakyat, Bill of Rights, yang mengandungi pemansuhan beberapa kekuasaan raja dan jaminan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan masyarakat Inggeris. Pada waktu yang sama, ahli falsafah Inggeris John Locke menekankan hak asasi manusia dengan dakwaan setiap orang lahir di muka bumi ini mempunyai hak-hak natural right yang tidak boleh dirampas. Hak-hak asasi itu meliputi hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu, kebebasan membuat pandangan, beragama dan berbicara. John Locke juga diberi julukan sebagai bapa moden liberalism dan juga menggabungkan idea liberalism dari zaman Yunani dan Rom untuk menjadikan satu bentuk idea moden liberalism yang baru. Antara isu-isu liberalism di Malaysia, menurut sumber petikan daripada Harakah Daily, antara isu liberalism yang hangat diperbahaskan di negara Malaysia adalah
desakan agar diberi hak kebebasan mutlak untuk menganut Islam di Malaysia. Seterusnya, ayat-ayat Al-Quran perlu ditafsir semula agar selari dengan peredaran zaman. Selepas itu, mempertikaikan syariat Allah dan hukum-hukum fiqh dengan hujah rasional. Selain itu, menolak penguasaan undang-undang moral agama. Akhir sekali, mempertahankan hak-hak asasi LGBT, lesbian, gay, bisexual and transgender. Perjuangan liberalism terdapat 4 piagam. Yang pertama adalah Magna Carta yang telah diwujudkan pada 1215 tahun yang dahulu, yang menerangkan bahawa seseorang yang menganut Hindu tidak boleh ditangkap atau disita hartanya. Itu yang telah dinyatakan pada tahun yang dahulu. Sekarang, jika seseorang itu mencari harta atau mencari keuangan, pihak sesiapa pun tidak boleh mengambilnya maupun pihak kerajaan, kerana ia menjadi hak milik kita sendiri, dan sesiapa yang mengamalkan liberalism, hak ini sangat penting bagi mereka. Piagam yang kedua adalah The Great Charter Liberties yang telah wujud pada 1297 tahun yang dahulu, menceritakan tentang kebebasan masyarakat untuk menjual beli atau berdagang. Dan kini sesiapa yang mengamalkan liberalism, jika seseorang itu ingin menjual beli atau berdagang atau menguruskan sesebuah perniagaan, menerangkan seseorang itu bebas untuk mencari segala harta yang diingin dan tiada halangan daripada sesiapa pun maupun dari pihak kerajaan. Ini dapat meningkatkan lagi struktur ekonomi. Liberalism amat mementingkan struktur ekonomi mereka. Yang ketiga adalah Habeas-Corpus Act yang telah diwujudkan pada 1679 tahun yang dulu. Piagam ini menerangkan mengenai kehakiman berpolisi. Sebagai contohnya pula, jika seseorang itu telah ditangkap atas kesalahan A dan ditangkap semula untuk kesalahan yang sama, ia tidak akan disabitkan kesalahan, malahan ia akan dilepaskan. Yang keempat adalah Bills of Rights yang telah wujud pada 1689 tahun yang dahulu. Piagam ini menceritakan tentang sistem demokrasi. Sebagai kita tahu, demokrasi adalah pilihan yang ditentukan oleh rakyat. Dalam sistem ini, masyarakat berhak untuk memilih pemimpin mereka atau menyuarakan pendapat. Sebagai contoh adalah pilihan raya. Pilihan raya adalah salah satu sistem demokrasi yang digunakan, iaitu rakyat dapat memilih siapakah pemimpin mereka. Masyarakat juga berhak untuk bersuara atau menyatakan pendapat mereka. Dalam Bills of Rights ini, masyarakat adalah peranan penting untuk menaikkan ekonomi negara. Liberalism ini bukan wujud tiba-tiba. Ada beberapa faktor kemunculan liberalism yang asalnya bermula di barat. Faktor pertama adalah trauma sejarah Kristian. Pertumpahan darah dan peperangan yang berterusan ini terjadi akibat pertembungan yang berlaku antara gereja Konstantinopel dan Antioch di Turki serta Alexandria di Mesir. Implikasi daripada pertempuran ini menghasilkan perasaan menginginkan kebebasan daripada ikatan gereja. Yang kedua adalah isu teks Bible. Sebahagian sarjana barat ini cuba menyamakan Bible dan Al-Quran dengan dakwaan kitab suci dan mukjizat. Akan tetapi mereka mengakui terdapat perbezaan ketara antara Al-Quran dan Bible. Selain itu, isu teologi Kristian adalah faktor munculnya liberalism. Dalam isu ini, 3 perkara utama yang menjadi kontroversi dalam teologi Kristian, iaitu status Nabi Isa sebagai anak Tuhan, juga sebagai pesuruh Allah dan hamba Allah, penyaliban dan hari kebangkitan. Faktor-faktor ini berkait rapat antara satu sama lain sehingga melahirkan perasaan takut atau fobia terhadap agama. 3 faktor ini menjadi faktor utama pegangan masyarakat barat terhadap ideologi liberal sebagai cara hidup. Ideologi liberal ini bukan sahaja menjadi pegangan dalam menentukan kehidupan dan gaya hidup, malah ideologi ini juga berjaya disebar luas ke seluruh dunia termasuk dunia Islam. Hak milik adalah kekuasaan individu atas apa yang dimilikinya, iaitu yang pertama adalah tubuh badan sendiri, yang kedua
adalah barangan milik kita sendiri seperti kereta, rumah, tanah dan sebagainya. Hak milik dalam liberalism, prinsip mereka adalah apa yang kita hasilkan adalah milik kita sendiri dan bukannya milik kerajaan ataupun milik sesiapa. Kebebasan. Sebab bangunnya idea liberalism, perhambaan itu masih berleluasa. Jadi apabila bercakap mengenai maksud kebebasan di situ, ialah setiap orang mesti bebas. Liberalism juga mengemukakan cadangan idea ini bukan disebabkan manusia itu ada hak untuk bebas. Tetapi liberalism juga fikir apabila semua orang bebas, produktiviti juga akan meningkat. Dan apabila produktiviti meningkat, ekonomi negara juga akan menjadi lebih Kesamarataan dalam perjuangan liberalism ataupun dikenali sebagai equality, di mana semua agama adalah sama. Manusia dianggap sama dari segi jantina. Mereka ini menganggap lelaki dan perempuan adalah sama, tiada beza. Mereka ini juga memperjuangkan kesamarataan, sampaikan tiada beza antara orang yang bertakwa dengan Allah SWT dengan orang yang tidak bertakwa, bahkan dianggap sama. Yang penting bagi mereka adalah kesamarataan antara manusia. Seterusnya adalah persaudaraan ataupun fraternity, di mana sebagai yang kita tahu, kita ni berasal dari Nabi Adam AS. Jadi, kenapa perlu ada perbezaan agama sedangkan kita dari bapa yang sama? Mengapa perlu ada perbezaan agama, agama Islam, agama Kristian, agama Hindu, Buddha dan sebagainya? Lama-kelamaan, kepercayaan ini akan membawa kepada kepercayaan bahawa Tuhan itu tiada. Dasar model liberalism yang seterusnya adalah tata susila. Liberalism amat menyarankan masyarakat atau rakyat mereka untuk mengorbankan kepentingan diri sendiri demi masyarakat yang lain. Ini menyebabkan liberalism sangat luntur kerana ia mengikut norma masyarakat di sebuah negara yang mengamalkan liberalism. Sebagai contoh di Malaysia, apabila setengah masyarakat yang memperjuangkan LGBT, ini akan menyebabkan berlakunya kekecauan antara golongan ini dengan golongan yang menentang perbuatan LGBT kerana agama rasmi di Malaysia adalah agama Islam dan majoriti penduduk di negara ini juga beragama Islam. Agama Islam amat menentang sama sekali perbuatan LGBT ini. Hal ini mampu merosakkan keharmonian masyarakat dan liberalism amat menentang sesuatu perkara yang mampu memusnahkan fabric sosial. Seterusnya, sistem demokrasi. Liberalism amat memperjuangkan sistem demokrasi kerana mereka pesimis dengan kehendak masyarakat. Liberalism menginginkan sebuah negara yang diperintah oleh pemimpin yang dipilih oleh rakyat kerana mereka lebih memahami akan keperluan rakyat di negara itu. Apabila seseorang pemimpin dilantik tanpa sistem demokrasi, kemungkinan besar akan berlakunya penentangan terhadap pemimpin oleh rakyat atas sebab yang tertentu seperti salah guna kuasa, penindasan rakyat dan sebagainya. Hal ini ditentang oleh liberalism kerana ia mampu menggugah keamanan sosial. Jadi, liberalism menginginkan seorang pemimpin yang bijak yang dapat bertoleransi dengan rakyat di negara itu. Dasar model liberalism yang terakhir adalah toleransi. Liberalism amat menekankan sikap toleransi terhadap kepercayaan beragama dan metafizik demi menjaga keamanan sosial. Bagi mereka, keamanan sosial itu lebih penting daripada segala hal yang terdapat di negara itu. Kesimpulannya,
Liberalism adalah sebuah falsafah atau fahaman yang mengusung dan mengangkat istilah kebebasan yang pada akhirnya mereka memisahkan antara agama dan negara. Kesan tersebut menyebabkan agama terhad kepada beberapa aspek yang berasingan dengan urusan negara, yang akhirnya agama tidak memiliki pengaruh terhadap negara dan bangsa. Disebabkan terdapat beberapa kelompok masyarakat yang beragama Islam dan juga yang berpegang kepada falsafah liberalism tersebut yang menjunjung nilai kebebasan, telah memberi kesan negatif terhadap agama Islam sehingga terwujudnya satu istilah Islam liberal yang pada asalnya tidak pernah dianjurkan oleh Islam. Oleh itu, pelbagai pendekatan, usaha dan dakwah yang dilakukan oleh agensi-agensi agama serta pendakwah-pendakwah masa kini dalam menangani dan menangkis ancaman Islam liberal tersebut, sama ada di peringkat kawasan penempatan maupun di peringkat nasional. Bagi pihak masyarakat, yakni diri kita sendiri, kita perlulah memainkan peranan yang efektif dalam mengambil tahu, bukan sekadar untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk masyarakat, tentang bahayanya gerakan liberalism dan pentingnya untuk kita kembali ke jalan Islam dalam kehidupan sehari-harian kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Maka kalau kamu tergelincir dan jatuh ke dalam kesalahan disebabkan tipu daya syaitan itu, sesudah datang keterangan-keterangan yang jelas kepada kamu, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Baqarah ayat 208 dan 209.